Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dikasih sekalian, bertemu kita sekali lagi dalam bicara ilmu, suatu ruang kesempatan untuk kita mendapatkan idea-idea dan juga untuk mendapatkan kata-kata semangat untuk membugarkan semangat kerja kita ke arah kejayaan dan kebaikan. Dan pada hari, kalau sebelum ini saya bercerita tentang binatang yang besar, iaitu si burung elang yang dikatakan raja di angkasa. Tetapi pada hari ini saya nak bawakan pula adalah binatang yang kecil, iaitu san semut. Banyak cerita-cerita semut ini yang kita belajar dalam buku-buku sekolah rendah dahulu. Saya ingat satu ceritanya, kisahnya apabila sang semut ini dia berada di air dalam keadaan kelemasan. Dalam keadaan kelemasan tersebut, yang melihat semut tersebut lemas adalah seekor burung yang berada di dahan. Dia pun tengok, kesian semut tersebut. Macam manalah dia nak turun, nak selamatkan. Maka datanglah idea pada burung tersebut. Dia ambil ataupun dia ketuskan daun itu, dia biarkan daun itu jatuh berhampiran dengan semut tersebut. Maka semut itu pun dapat menyelamatkan diri dengan berpaut ataupun berada di atas daun tersebut. Banyak pengajaran yang kita dapat di situ. Ini namanya ialah muafakat untuk tolong bantu. Si burung, si semut tak sangka ada orang yang nak tolong dia. Tetapi alhamdulillah dapat dibantu oleh si burung tadi dengan melalui daun tersebut. Apa yang nak disampaikan di sini ialah satu daripada sikap yang perlu ada kepada kita. Kalau kita nampak ada orang yang memerlukan pertolongan, ada orang yang perlukan bantuan daripada kita, maka ringan-ringan tanganlah. Kalau ada orang yang nak meluahkan sesuatu, nak berkongsi idea, ringan-ringanlah telinga untuk kita mendengar. Mudah-mudahan ianya akan menjadikan pengajaran ataupun kebaikan pada orang tersebut. Itu ialah dari segi burung dan semut. Kemudian satu lagi, seorang pemburu pada waktu dia sedang membidik ataupun dia sedang menyediakan untuk menembak tersebut, tiba-tiba kakinya disengat ataupun digigit oleh semut. Maka konsentrasinya menjadi terhalang ataupun ada gangguan. Jadi ini menunjukkan bahawa walaupun semut itu binatang yang kecil dan pemburu itu besar dan sedang buat satu kerja yang besar untuk menembak seekor binatang, tetapi sedikit gangguan semut tersebut boleh menyebabkan gangguan kepada tumpuan untuk menembak itu. Dalam organisasi, kadang-kalanya orang biasa saja, apabila guru biasalah contohnya, apabila tidak diberi perhatian, kadang-kala dia tak dilihat sumbangan, akan menyebabkan terganggu sebenarnya cita-cita besar organisasi tersebut. Jadi saya berseru kepada para pemimpin sekolah, umpamanya para pengetua, guru besar, ketua-ketua, panitia, guru kanan dan sebagainya. Kita hendaklah sentiasa melihat kekuatan yang ada kepada orang bawah kita. Walaupun dia ialah guru biasa ramai-ramai, tetapi mereka ada kekuatan yang tersendiri. Dan kekuatan itu jika tak digunakan, rugi. Kalau digunakan dengan cara yang baik, dia boleh membawa kepada kebaikan di dalam organisasi.
Kita jangan ada satu sikap, sikap ego kita yang merasakan kita ini lebih, apabila dah ada jawatan, apabila beri pangkat, apabila beri kuasa apa-apa untuk melaksanakan, maka tak terima pandangan orang lain, yang kita kata kita saja yang betul, kita tak nak berunding dengan orang lain, kita sabotaskan orang lain, dan kita yang perlunya ialah apabila kita lihat kekuatan yang ada kepada orang lain, kita lihat dia adalah rakan kongsi kepada kita. Itu yang penting. Jangan kita anggap dia akan menyebabkan aku terpinggir, menyebabkan pengetua guru besar akan lihat dia, tak lihat aku dah, melihatkan orang baru yang mula merebut, maksudnya ialah tempat. Apabila kita merasakan demikian, maka kita tak lihat kekuatan orang lain. Maka sebab itulah para pendidik khususnya kita berada di sekolah, cita-cita kita besar, matlamat kita besar untuk kita membawa pendidikan. Maka sama-samalah kita gembelingkan kekuatan-kekuatan di kalangan orang-orang yang berada bersama dengan kita. Dan satu perkara juga pengajaran daripada semut ini juga, iaitu kalau kita pijak dia, contohnya semut gatal mudah apabila kita pijak dia, apabila dia dipijak ataupun dia dikenakan tekanan, apabila dia merasakan dirinya terancam, apa yang semut tersebut buat? Dia akan berusaha untuk mempertahankan diri dengan cara dia menggigit. Walaupun gigit semut itu tak sampai masuk hospital, gigit semut itu bukan bisa sangat, tetapi dia sedaya upaya mengeluarkan potensi dia, menyatakan dia tak setuju dengan apa yang telah dia lakukan. Contohnya apabila dia dipijak. Maka begitulah juga dalam organisasi Kadang-kalanya ada orang-orang bawah, pekerja bawah ataupun cikgu-cikgu biasa ditekan, diberikan layanan yang tak sepatutnya, maka dia pun merasakan ada hak juga untuk mempertahankan diri. Maka para pemimpin sekolah terutama sekali harus memerhatikan aspek-aspek ini, agar orang-orang di bawah kita itu mereka merasakan tidak tertekan, mereka merasakan tidak dipergunakan, tetapi mereka sama-sama nak mempergunakan diri untuk membangunkan organisasi. Sebenarnya kita sebagai ketua hebat apa pun, bagaimana jawatan tinggi kita macam mana pun, kejayaan kepimpinan bergantung kepada sambutan subordinat kita, orang-orang di bawah kita. Maka di sinilah perlunya persepakatan, perlunya hubungan dua hala, perlunya dalam bentuk kemesraan, berkawan dan sebagainya. Boleh bergurau senda, orang kata boleh bermesra dan sebagainya. Maka organisasi inilah dia akan menjadi organisasi yang bawa kepada kejayaan. Dan salah satu daripada yang membawa keburukan dalam organisasi, apabila ada satu sakatan, apabila hubungan itu tidak lancar antara orang atas dengan orang bawah, ataupun sama-sama orang bawah, ada gap sana, gap sini, jurang sana, jurang sini, puak sana, puak sini, orang itu, tim ini. Apabila berlaku dalam keadaan tersebut, dia tidak seia sekata. Macam mana kita nak bawa kejayaan, bawa kerja yang besar, kalau kita hulu balangnya tidak sekata dalam aspek ini. Sebab itulah saya ingin mengingatkan kepada saf kepimpinan, bermula daripada ketua PPD, para pegawai dan juga PGB. Kita mesti ada satu pendirian dalam soal kepimpinan. Kita bukan mengarah, tetapi kita harus memujuk. Kita bukan nak suruh mereka buat apa yang kita suruh buat, tapi kita nak bina keadaan yang mereka merasakan terpanggil untuk buat bersama dengan kita. Maka perkara inilah yang perlu ditonjolkan dalam organisasi kita. Kemudian satu lagi, tak dapat tidak, barang pasti ada konflik dalam organisasi. Kadang-kala kumpulan A tak berlagu angin dengan kumpulan B. Kadang-kala kumpulan atas ada masalah communication breakdown dengan tiang bawah. Maka sebagai ketua, kalau dah menghidu konflik-konflik ini, carilah jalan, bawalah perbincangan, berdamailah, berikan penerangan supaya semua akan berada di dalam keadaan yang boleh bekerja sebaik yang mungkin. Dan akhirnya
Tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Semua masalah ada jalan penyelesaian. Kalau kita nak selesai, tak selesai plan A, kita guna plan B. Kalau tak boleh plan B, plan C. Sehingga kepada plan Z kita boleh gunakan. Tak dapat juga plan Z, kita guna plan alif, plan ba, plan ta, sampai kepada ya, hamzah dan sebagainya. Maknanya banyak plan-plan yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan. Jangan kita cepat-cepat, oh tak boleh, orang ni tak boleh, oh yang ni tak boleh, ini tak boleh. Cepat-cepat kita buat kesimpulan demikian, maka itulah yang terbaik. Mari kita sama-sama bina organisasi di sekolah, di pejabat untuk satu ke arah kejayaan dan kecemerlangan. Dan saya cukup yakin dengan kesedaran yang mendalam, semangat yang tinggi, kefahaman yang jelas, insya Allah kita bawa sekolah-sekolah pelajar-pelajar kita di Tanah Merah ini ke mercu kejayaan. Sekian, assalamualaikum.